Apandi Ali sebagai Peguam Negara ketika itu telah menyatakan tiada apa kes yang berlaku terhadap Datuk Seri Najib berkenaan 1MDB. Kita dapat lihat Datuk Seri Najib akhirnya ke penjara ialah kerana kuasa rakyat. Mana-mana pihak yang dijatuhkan hukuman boleh untuk memohon pengampunan diraja sama ada. Assalamualaikum dan selamat malam, salam sejahtera. Anda bersama kami kembali dalam Berani Jawab untuk minggu ini. Saudara, mungkin anda masih ingat ataupun memang anda akan ingat bahawa semalam sejarah tercipta 23 Ogos 2022 Selasa, Mahkamah Persekutuan Sebelah Suara telah pun mengekalkan sabitan bersalah terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk kes penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd atau SRC yang berjumlah 42 juta ringgit. Hasil daripada keputusan itu petang semalam menzahirkan atau melahirkan pelbagai persoalan dan juga persepsi rakyat untuk sama-sama kita huraikan secara bersama. Untuk itu, saya bawakan kepada anda malam ini seorang peguam muda yang merupakan peguam cara dan juga peguam bela di Mahkamah Tinggi Malaya. Siapa lagi kalau bukan saudara Fadli Umar bersama kita malam ini. Assalamualaikum Fadli. Lebih mesra dipanggil dengan Umar ya, saudara Umar. Ya, selamat datang ke Berani Jawab pada malam ini. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita. Baik, apabila berlakunya keputusan ataupun dikeluarkan keputusan tentang penyelewengan yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak semalam, dan Najib didapati bersalah dan kekal dengan hukuman 12 tahun penjara dan juga denda 210 juta ringgit. Saudara Umar, ingin saya bertanya bagaimana dengan status Najib sebagai ahli Parlimen Pekan dan juga apakah kelebihan dan juga allowance yang diperolehi sebagai bekas Perdana Menteri akan kekal atau bagaimana? Baik, okey, berkenaan dengan kedudukan beliau sebagai ahli Parlimen Pekan, artikel 48 perkara 48 Perlembagaan Persekutuan menyatakan dengan jelas bahawa antara perkara yang boleh menghilangkan qualification ataupun kelayakan seorang ahli parlimen ialah apabila beliau dijatuhkan convicted of an offence, dijatuhkan bersalah di mana-mana mahkamah di Malaysia dengan hukuman antara lainnya penjara dan denda sebanyak RM2,000 ke atas. Jadi dalam kes Najib ini sudah tentu dan lebih jelas bahawa beliau telah pun sehingga ke Mahkamah Persekutuan dijatuhkan hukuman dan dikekalkan hukuman sebanyak 12 tahun penjara dan 210 juta ringgit sebagai denda. Jadi clear cut perkara 48 menyatakan bahawa beliau kelayakan sebagai ahli Parlimen Pekan itu gugur. Baik. Tiada persoalan mengenai itu. Melainkan seperti mana yang berlaku daripada Mahkamah Tinggi 2000 yang mana hukuman dijatuhkan pada 2020, tetapi beliau kekal sebagai ahli Parlimen Pekan, boleh masuk ke Parlimen, masih memiliki segala kelebihan sebagai ahli Parlimen kerana ada dipanggil sebagai stay of execution ataupun penggantungan pelaksanaan kepada hukuman tersebut. Jadi untuk itu beliau masih layak pada ketika itu, walaupun Mahkamah Tinggi telah menjatuhkan hukuman menyatakan beliau bersalah dengan hukuman penjara yang mana dinyatakan sebagai kalau dikenakan hukuman begitu maka hilang kelayakan. Tetapi bagi hukuman di peringkat Mahkamah Persekutuan, apabila Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan, bukan sahaja sabitan kesalahan, malahan hukuman tersebut juga dikekalkan, maka Najib, kelayakan beliau sebagai seorang ahli Parlimen Pekan, walaupun beliau pegang sejak 1976, satu tempoh yang sangat lama, cukup lama, tetapi kerana kes yang berlaku, kerana hukuman yang telah dijatuhkan kepada beliau, maka hilanglah segala kelayakan beliau sebagai seorang ahli Parlimen. Melainkan, ini mungkin kita akan lurai dengan lebih lanjut, melainkan beliau membawa kes ini ke memohon bagi mendapatkan pengampunan diraja, dan dalam tempoh 14 hari, maknanya dalam Perlembagaan Persekutuan juga menyebut dalam perkara 48 juga, bila mana hukuman itu dijatuhkan, tempoh untuk memfailkan rayuan ataupun pengampunan ini dalam tempoh 14 hari daripada dijatuhkan. Baik. Bermaksud sekiranya dalam tempoh 14 hari tiada apa-apa perkara yang dilakukan oleh saudara pihak Najib, maka kelayakan beliau sebagai ahli Parlimen Pekan itu sudah tentu hilang. Tapi dia ada another option untuk difailkan pengampunan dan sebagainya. Baik, kelebihan dia sebagai Perdana Menteri sebelum ini, bekas Perdana Menteri, itu pun saya anggap itu pun akan hilang sekali lah bagi saya, kerana seorang terutama daripada segi
mana kita anggap sebanduan lah rider dia dan sebagainya. Perkara itu sudah tentu tidak dapat kerana beliau berada di dalam penjara. Tapi mungkin dari segi allowance dan sebagainya itu mungkin perkara yang perlu ditelitikan lagi. Sebab kerana saya rasa mungkin itu boleh dapat lagi keistimewaan allowance itu sebagainya. Kerana beliau merupakan tanpa kita ni rekodnya adalah sebagai mantan Perdana Menteri. Itu tidak boleh kita elakkan dan itu tidak menghalang beliau daripada mendapat allowance tersebut. Bagi saya lah itu pendapat saya. Okey, baik. Sebelum pengumuman keputusan semalam kalau kita perhatikan Najib diberi peluang terakhir untuk berbicara di hadapan hakim dan beliau mengatakan bahawa beliau merasa ragu-ragu, beliau merasakan bahawa peluang untuk beliau menempa kejayaan dalam kes ini semakin lama semakin terhakis secara perlahan-lahan dan beliau juga mengatakan bahawa beliau tidak diwakili oleh peguam dan sebagainya kerana tiada hujahan dan sebagainya. Di sini ramai juga yang membuat persepsi bahawa Najib dizalimi. Najib dizalimi dan malah ada juga yang mengatakan bahawa sebagai seorang bekas seorang Perdana Menteri dan mereka dan telah berkecimpung dalam dunia politik dalam pembangunan Malaysia selama 46 tahun, dilihat bahawa seolah-olah jasa Najib itu tidak dihargai. Walaupun soalan ini mungkin dianggap terlalu remeh, tetapi saya sangat memerlukan penjelasan daripada saudara Umar. Silakan. Baik. Jadi berkenaan dengan jasa beliau dan sama ada beliau telah nafikan daripada mendapat keadilan, inilah yang disebut oleh Najib dalam ucapannya pun semalam, sama ada di dalam ataupun di luar mahkamah. Maknanya dia menyatakan dia dinafikan daripada mendapat keadilan, usahanya untuk memasukkan new evidence pun dihalang, untuk mendapat adjournment ataupun penangguhan kes pun dihalang. Tapi kalau kita lihat sebenarnya Najib ni dia punya kes terutama dalam kes SRC sudah pun dalam 4 tahun lebih. 4 tahun lebih dan untuk rekod juga dia dalam satu-satu kes di mahkamah yang panjangnya ialah dalam pembicaraan awal, iaitu mahkamah tinggi. Itu memakan masa yang panjang. Kerana apa? Seperti dalam kes Najib ni ada 57 pendakwa saksi. Malahan lebih daripada itu yang dipanggil. Maka itu memerlukan satu masa yang panjang dan telah berjalan dalam tempoh lebih kurang setahun untuk Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman. Okey. Tetapi dalam tempoh Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan ini tidak ada perbicaraan dah. Maknanya dia adalah berdasarkan kepada perbicaraan yang telah dijalankan di dalam Mahkamah Tinggi. Maka saksi-saksi tidak akan dipanggil. Perbicaraan maknanya dari segi examination ataupun pemeriksaan, pertanyaan kepada saksi tidak akan berlaku. Maka apa yang berlaku di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan itu hanyalah sebagai pihak-pihak memfailkan hujahan dan apa yang dibuat oleh Najib yang menjadikan kes ini sehingga ke 4 tahun ialah berlaku pelbagai permohonan yang telah difailkan oleh Najib. Termasuklah permohonan untuk mengambil peguam daripada England, QC, daripada UK, Queen Council, mana disebut sebagai Queen Council, yang juga telah ditolak oleh pihak mahkamah. Selain itu untuk memasukkan bukti baru berkaitan dengan safety sebagainya. Itu adalah tindakan Najib sendiri yang telah dibuat oleh peguam-peguam beliau dalam mendapatkan akses keadilan dan mahkamah dengan berdasarkan kepada keadilan, konsep keadilan yang dipegang, tidak membenarkan permohonan-permohonan tersebut. Kalau boleh saya nak sebut juga berkenaan dengan permohonan berkenaan memasukkan bukti-bukti baru. Ini memang merupakan satu permohonan yang boleh difailkan oleh mana-mana peguam. Tetapi ianya mempunyai requirement, maknanya syarat-syarat sebelum mahkamah memutuskan untuk membenarkan bukti-bukti baru itu dimasukkan. Maknanya walaupun Najib ada sebut, kenapa tak bagi je bukti baru ni dimasukkan dan kita decide based on this new evidence. Tidak boleh macam tu. Kerana dalam undang-undang itu semuanya ada dia punya syarat-syaratnya. Sebagai contoh, dalam satu bukti baru ni, apa yang perlu ditampilkan ataupun ditunjukkan kepada mahkamah ialah bahawa bukti baru itu ketika waktu perbicaraan itu tidak boleh maknanya tidak ada bukti itu ketika waktu perbicaraan. Tetapi apa yang berlaku dalam kes Najib sebagai contoh, yang dia nak menyatakan bahawa ketua hakim negara
punya suami ada conflict of interest. Ya, betul. Sebagai contoh. Benda itu benda yang berlaku posting itu 4 tahun yang lalu. 2018. Dan perkara Dan sebelum dia dituduh. Dan sedangkan tarikh perbicaraan di Mahkamah Persekutuan itu telah ditetapkan lama. Ya. Tetapi kenapa baru-baru ini sahaja hendak dinaikkan berkenaan isu conflict of interest di peringkat hakim mahkamah, ketua hakim negara sendiri. Jadi ini sebenarnya taktik Najib dalam sama ada menangguhkan melengahkan pembicaraan dan seterusnya menunjukkan kononnya beliau telah dinafikan keadilan. Sedangkan apa yang berlaku ialah mahkamah sebagai lebih lagi Mahkamah Persekutuan telah bertindak mengikut kepentingan keadilan, dan yang lagi penting untuk saya sebut ialah untuk menafikan daripada abuse of the court process, menyalahgunakan proses mahkamah itu sendiri. Itu merupakan satu perkara yang cukup besar buat para peguam. Sekiranya kita melakukan satu pemfailan apa-apa permohonan itu semata-mata untuk menyalahgunakan proses mahkamah, ialah sangat satu perkara yang tidak melanggar boleh etika, diteruskan, tidak boleh dibuat oleh mana-mana peguam, dan seharusnya dianggap sebagai satu perkara yang salah. Baik, kalau kita lihat juga bercakap tentang dizalimi ataupun bercakap tentang dinafikan hak dalam keadilan, kalau kita lihat semalam bagaimana penyokong-penyokong Tegar Najib meraung, melalak di pekarangan mahkamah dengan laungan sebegitu dan sebegini. Kalau kita lihat apabila kita sebagai orang biasa melihat ia merupakan sesuatu yang sangat tidak rasional, sesuatu seolah-olah sampai ke tahap kita rasa macam tidak masuk akal. Apabila manusia biasa yang normal boleh orang kata apa, membeli solidariti sedemikian rupa kepada orang yang telah pun dijatuhkan hukuman untuk 3 kali perbicaraan di mahkamah tinggi, rayuan dan persekutuan. Okey, di sini apa yang saudara Umar ingin katakan kepada mereka yang mungkin, saya tidak nafikan mungkin ada mereka yang tidak faham dengan isu keadilan ataupun mereka tidak faham perundangan, maka mereka membabi buta bertaksub kepada pemimpin mereka dan sebagainya. Jadi apa yang Umar nak katakan tentang itu? Ya, apa yang boleh saya katakan ni ialah semua orang ni dia ada dia punya penyokong. Kita tak boleh nafikan hak setiap orang tu untuk mempunyai kepercayaan mereka sendiri, untuk suka orang ini, untuk tidak menyukai orang yang lain. Sedangkan kalau kita tengok pun ajaran-ajaran sesat, kalau kita tengok contoh bagi Ayapin dan pun nampak macam tak masuk akal, menampak macam tak masuk akal, tapi tetap ada penyokongnya sendiri yang sanggup bermatiankan untuk mempertahankan individu yang dan disokong oleh orang tertentu itu. Jadi apa yang nak saya sebutkan ialah mereka ini berhak untuk mempunyai tahap sokongan yang tersendiri kepada Datuk Seri Najib. Terutamanya mungkin Datuk Seri Najib dianggap sebagai hero mereka, telah memberikan jasa kepada mereka. Lebih lagi mereka yang daripada Pekan sendiri daripada 1976 telah berjasa kepada mereka, dan lebih-lebih lagi beliau merupakan anak kepada Tun Abdul Razak, mantan Perdana Menteri juga. Jadi perkara ini bukan satu perkara yang pelik bagi saya, bukan perkara yang ajaib, tetapi kita kena ingat bahawa apa yang dilakukan oleh Najib ini bukan perkara yang kecil. Apa yang dilakukan di dalam kes SRC ini khususnya, 4 bilion ringgit Malaysia itu diambil daripada wang amanah pencen, KWAP. Ini dan diambil kemudian dimasukkan ke dalam akaun persendirian Datuk Seri Najib, iaitu sebanyak 42 juta ringgit. Ini bukan satu amount yang kecil. 4 bilion ringgit, kemudian kita bercakap mengenai 42 juta ringgit. Berapa banyak beasiswa yang kita boleh berikan kepada anak muda, berapa banyak hospital yang boleh kita bangunkan, berapa banyak jalan yang kita boleh buat di Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Jadi saya tak nafikan hak mereka untuk mempunyai sokongan atau memberikan sokongan kepada Datuk Seri Najib, tetapi lihatlah kembali apa yang telah dibuat oleh Datuk Seri Najib. Walaupun mungkin ada 10-20 orang dihantar ke haji melalui duit 1MDB, tetapi berapa banyak pula beg beg yang di masa 280 beg yang telah dijumpai ketika geledah oleh pihak polis pada awal siasatan tersebut, Hermes dan sebagainya yang telah dijumpai di dalam apartmen Datuk Seri Najib. Bagaimana beliau hidup dengan begitu mewah, sehingga dan apa yang lagi penting ialah sabitan yang dikekalkan oleh Mahkamah Persekutuan ini bukan sabitan
tidak ada langsung dissenting ataupun pendapat yang berbeza. Maknanya judges unanimously secara bersepakat sebulat suara menjatuhkan dan mengekalkan sabitan hukuman yang telah dikeluarkan oleh Hakim Nazlan sebelum ini. Baik, Saudara Umar, saya ada satu soalan yang mungkin agak sensitif, tetapi ialah dalam rancangan berani jawab ni kan, apabila dikatakan bahawa apabila semalam kita menerima keputusan daripada Dr. Najib, Yaman mengatakan bahawa itu adalah satu keadilan di Malaysia yang menunjukkan bahawa ia merupakan satu yang kebenaran yang ditunjukkan bahawa Najib itu bersalah. Ada juga yang mengeluarkan persoalan kalau itu yang dikatakan didasarkan sebagai suatu keadilan dan kebenaran tentang sesuatu kes, ini bermakna juga bahawa apa yang berlaku pada Anwar Ibrahim sebelum ini untuk kes liwat juga akan dianggap sebagai benarlah, maknanya benda itu berlaku. Baik. Berkenaan dengan isu yang dingatakan sama ada kes Anwar itu boleh disamakan dengan kes Najib, bagi saya kita perlu tengok kepada sejarah negara sendiri yang mana hakim-hakim sendiri ataupun kebebasan kehakiman itu telah dengan baru-baru ini menjadi sangat baik sebenarnya dikomparekan atau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, yang mana bermula pada kes Tun Saleh Abbas pada tahun 80-an. Tapi pada hari ini alhamdulillah dengan adanya hakim negara, ketua hakim negara yang sangat baik, itu telah membuktikan bahawa independence of judiciary itu ada pada waktu ini, pada waktu sekarang. Baik. Apa yang boleh dibezakan lagi dengan kes Anwar ialah berbeza dengan apa yang berlaku dalam kes Najib. Ialah satu perkara yang amat berbeza ialah kes Najib ialah berkenaan dengan dana negara, wang negara yang diselewengkan, criminal breach of trust dan rasuah yang telah berlaku. Sedangkan dalam kes Anwar ialah berkenaan dengan personal punya jenayah, iaitu tuduhan liwat. Itu dua benda yang amat berbeza. Satu tuduhan liwat dan satu lagi ialah berkenaan dengan wang negara itu sendiri. Jadi dan dalam masa yang sama, kalau kita tengok pada kes Najib ini, seperti mana yang saya sebut tadi, kes Najib sejak daripada Mahkamah Tinggi, kemudian naik ke Mahkamah Rayuan, kemudian ke Mahkamah Persekutuan, dikekalkan secara konsisten, sepakat, unanimous. 9 hakim. 9 hakim. Takkanlah 9 hakim ini semuanya telah dibeli oleh mana-mana pihak ataupun tidak layak untuk mendengar kes ini. Sedangkan dalam kes Datuk Seri Anwar, kes Datuk Seri Anwar di Mahkamah Tingginya kalah, kemudian hanya di Mahkamah Rayuan mana Datuk Seri Anwar telah didapati bersalah dan dikekalkan hukumannya oleh Mahkamah Persekutuan, itu pun dalam keadaan 3-2, bukan secara unanimous. Dan yang lagi penting ialah berkenaan dengan stay of execution ataupun penggantungan pelaksanaan hukuman terhadap Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Najib. Kalau kita lihat, Datuk Seri Najib apabila dijatuhkan hukuman pada 2020 masih boleh berjalan seluruh negara, masih boleh pergi berkempen itu ini, masih boleh naik motor, malu apa bosku. Tetapi berbeza dengan Datuk Seri Anwar, beliau telah terpaksa menjalani hukuman penjara. Beliau telah dinafikan hak daripada untuk mendapat penggantungan pelaksanaan hukuman ke atas beliau, sehinggalah akhirnya mendapat pengampunan dan sebagainya. Jadi bagi saya ini dua situasi yang amat berbeza, situasi yang cukup signifikan yang kita tak boleh nak berikan satu persamaan. It's not an apple to apple comparison lah. Itu yang boleh saya nyatakan. Baik, Saudara Umar, kalau kita lihat Najib didakwa untuk pertama kali adalah 4 Julai 2018. Ketika itu pilihan raya umum ke-14 selesai pada Mei. Bermakna ketika itu kerajaan PH sedang mentadbir negara. Ramai yang mengatakan bahawa kalau 22 bulan itu merupakan satu penghinaan oleh pihak luar, 22 bulan itulah sebenarnya yang telah membawa kita pada hari ini. Maksud saya, kalau sekiranya kerajaan PH tidak memenangi PRU pada 14, saya rasa perkara ini masih belum terbongkar dan dikatakan bahawa Najib mungkin akan masih terus berada dalam situasi yang senang, hidup berkuasa dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di sini, apa yang berlaku semalam, sebenarnya benda ini telah jelas membuktikan pada Mahkamah Tinggi lagi. Tetapi memandangkan kita ada peruntukan dan hak untuk Najib merayu dan sebagainya, jadi kita ambil keputusan semalam di Mahkamah Persekutuan membuktikan bahawa apa yang berlaku ini bukanlah satu fitnah daripada Pakatan Harapan. Ia adalah sesuatu yang benar-benar berlaku. Komen Umar di situ? Baik. Ini yang kalau kita boleh lihat bagaimana daripada 2016
pada waktu ketika itu lagi, kalau tak silap saya, perkara ini telah pun dibongkar mengenai 1MDB ini sejak 2011 lagi, iaitu oleh Rafizi, Tony Pua dan sebagainya. Dan kalau kita lihat pada 2016 bagaimana ramai anak muda termasuk saya ketika itu yang telah dikenakan hukuman dan sebagainya disebabkan oleh suara-suara kita untuk mendesak, bukan untuk apa pun, tapi untuk dimulakan siasatan terhadap Datuk Seri Najib. Pada ketika itu saya memegang sebagai Presiden Persatuan Undang-Undang untuk fakulti saya pada waktu itu. Kami bersama beberapa presiden persatuan fakulti-fakulti lain telah buat satu kenyataan berkenaan dengan isu 1MDB supaya Datuk Seri Najib merehatkan diri, kemudian digantikan dengan Tan Sri Muhyiddin lah ketika itu sebagai Timbalan Perdana Menteri. Hanya disebabkan kenyataan itu, saya dan sahabat-sahabat saya, kita telah dikenakan hukuman oleh peringkat universiti dengan diberikan amaran untuk tidak lagi membuat sebarang komen berkenaan dengan isu 1MDB dan Datuk Seri Najib. Jadi apa yang saya nak nyatakan di sini ialah berkenaan kes 1MDB ini, sekiranya PH tidak memerintah, dan ini bukan sebab PH sebenarnya, tapi disebabkan rakyat. Sekiranya rakyat tidak menunjukkan kuasa mereka di dalam PRU ke-14 yang lalu pada tahun 2018, sekiranya rakyat tidak memainkan peranan, rakyat tidak menunjukkan kuasa mereka untuk menjatuhkan kepimpinan yang salah, kepimpinan yang tidak betul, maka ini kita tidak dapat lihat pada 23 Ogos Datuk Seri Najib masuk ke penjara Sungai Buloh atau penjara Kajang. Jadi momentum itu berlaku kerana rakyat bersama dengan kebenaran. Rakyat nak lihat satu keadilan itu dilaksanakan. Rakyat nak lihat pemimpin negara Malaysia ini pemimpin yang betul-betul beramanah dan berintegriti. Jadi itulah sebenarnya yang kita perlu tekankan kepada rakyat. Rakyat itu berkuasa. Sekiranya Najib terus memerintah dan BN itu tidak digulingkan atau tidak kalah dalam pilihan raya 14 baru-baru ini, saya lihat Najib masih lagi Perdana Menteri. Even sebelum pada waktu 1MDB ini tengah panas, Apandi Ali sebagai Peguam Negara ketika itu telah menyucikan beliau dengan menyatakan tiada apa kes yang berlaku terhadap Datuk Seri Najib berkenaan 1MDB. Boleh kita bayangkan sekiranya rakyat tidak bersatu untuk menjatuhkan Barisan Nasional ketika itu. Jadi kembali kepada apa yang saya nak sebutkan ialah semua ini berlaku kerana usaha rakyat. Semua ini berlaku 23 Ogos kita dapat lihat Datuk Seri Najib akhirnya ke penjara ialah kerana kuasa rakyat. Jadi rakyat, kita perlu ingat bahawa kita berkuasa dan sekiranya kita tidak menjalankan peranan kita yang terbaik, jangan kita lupa bahawa pilihan raya akan datang, tidak kita boleh tolak kemungkinan bahawa Najib itu akan kembali dilepaskan dan dibebaskan sekiranya rakyat gagal untuk menunjukkan suara yang teguh terhadap keadilan. Baik, bercakap tentang pemimpin yang beramanah dan berintegriti, saudara rumah, kalau kita lihat apa yang berlaku semalam merupakan satu turning point untuk pemimpin-pemimpin yang selama ini mungkin terlepas daripada korupsi, mereka mengamalkan korupsi, sedang melakukan korupsi dan sebagainya, menjadi satu pengajaran kepada mereka supaya menjadikan ia merupakan satu titik noktah cukup-cukuplah menjadi pemimpin yang tidak beramanah, tidak berintegriti, mengkhianati mandat rakyat, mengkhianati dana negara dan sebagainya. 32.7 juta rakyat dikhianati oleh pemimpin-pemimpin, dan saya yakin ramai lagi yang akan mengikuti jejak langkah Najib ini melalui kluster mahkamah sekarang ini, ataupun mereka akan dibakar didedahkan oleh rakyat sendiri. Komen Umar tentang isu ini, tentang turning point tadi tu. Baik, sebab tu saya cakap benda ini kembali kepada rakyat. Rakyat perlu memainkan peranan dan rakyatlah yang memberikan sokongan kepada mana-mana pemimpin. Jadi bagi saya pemimpin ini, mereka ni adalah mereka yang dipilih oleh rakyat. Dan pemimpin perlu ingat hari ini mungkin Najib yang kena. Esok atau lusa kita tak tahu siapa yang terkena. Sebab tu saya suka pada posting yang dikeluarkan oleh saudara Presiden Amanah sendiri, iaitu Abang Mat, yang menyatakan bahawa apa yang berlaku pada Najib ini merupakan satu musibah. Dan beliau sendiri mengingatkan hari ini mungkin hari Najib, esok lusa kita tak tahu hari siapa yang terkena. Jadi ini merupakan satu peringatan yang cukup baik kepada semua pemimpin bahawa tak kira daripada mana parti pun. Dan
sistem kehakiman yang kita ada pada hari ini, yang mana ditunjukkan dengan baik oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun, perlu dipelihara. Independence of judiciary itu perlu sentiasa kekal. Integriti daripada pemimpin-pemimpin itu perlu ditunjukkan. Tetapi apa yang saya boleh lihat daripada apa yang berlaku dengan pilihan raya yang akan datang ini, kita cukuplah kita mengambil pemimpin-pemimpin yang telah menunjukkan sikap-sikap yang tidak berintegriti ini, dan sebaliknya memilih pemimpin-pemimpin yang boleh menunjukkan sikap yang baik. Baik. Apabila berlaku semalam, kalau kita lihat di media-media sosial, ialah rakyat bebas untuk mengekspresikan apa yang mereka rasa. Kalau kita lihat, ada yang mengatakan bahawa tidak wajar untuk menzahirkan perkataan Alhamdulillah, nak buat kenduri dan sebagainya. Ia pandangan masing-masing. Malah ada yang mengatakan bahawa sepatutnya kita merasa sedih kerana selama ini kita ditakbir oleh seorang Perdana Menteri yang korup. Okey, betul dari sudut itu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa itu merupakan satu penzahiran rasa kegembiraan dan kesyukuran rakyat Malaysia apabila keadilan tertegak di bumi Malaysia yang bertuah dan berdaulat ini, dan juga apabila seorang pemimpin yang dikagumi, seorang Perdana Menteri yang dipandang tinggi oleh dunia luar pada ketika itu, tiba-tiba dipenjarakan semalam. Ia merupakan sesuatu yang saya yakin rakyat Malaysia yang menunggu selama 4 tahun 1 bulan 19 hari pembicaraan SRC ini merasakan ia merupakan satu kepuasan. Ada titik noktahnya semalam. Okey, jadi mungkin itulah ekspresi mereka. Jadi pandangan saudara Umar sendiri, bagaimana apabila rakyat meluahkan rasa-rasa sedemikian? Baik, satu saya boleh menyatakan bahawa ini adalah satu sebenarnya signal yang positif, yang mana kita lihat rakyat itu mengikuti dengan rapat perkembangan yang berlaku negara kita. Rakyat muak dengan ketirisan, rakyat tak suka dengan korupsi dan sebagainya, maka rakyat telah menunjukkan kegembiraan dan kelegaan kerana sistem mahkamah kita masih boleh dipercayai. Dan kita lihat bagaimana seorang pemimpin yang cukup lama berkuasa, Najib sekurang-kurangnya 10 tahun berkuasa sebagai Perdana Menteri, telah dijatuhkan hukuman kerana tindakan beliau sendiri, kerana ketamakan beliau sendiri untuk mengambil harta itu. Dan apa yang rakyat nak lihat ialah ini dikekalkan. Mahkamah yang bebas itu dikekalkan. Macam saya pergi semalam, saya tengah makan lunch semalam ketika kes ini sedang berjalan. Saya dengar memang ramai anak-anak muda kita yang berbual tentang kes Najib, yang menyatakan apa kes Najib ni tak tangguh dan sebagainya. Ini menunjukkan rakyat kita mengambil pendekatan, mengambil tahu tentang kes yang sedang berjalan. Ini merupakan satu signal yang positif bagi saya. Dan apa yang berlaku ialah bagi saya itulah penzahiran kesyukuran itu, kerana selama ini rakyat mengharapkan bahawa keadilan itu ditegakkan. Itu bagi saya bila akhirnya Najib yang selama ini menyatakan bahawa ini satu fitnah, bahawa apa duit yang ada itu adalah dana daripada Arab Saudi dan sebagainya, daripada putera Arab Saudi dan sebagainya, akhirnya dapat melihat bagaimana keadilan dan kebenaran itu ditegakkan, bukan dengan cara fitnah dan sebagainya, tetapi secara penuh integriti. Diputuskan oleh mahkamah tertinggi dalam negara kita dalam keadaan 5-0, dan akhirnya kita rakyat boleh lihat bagaimana seorang pemimpin yang korup, yang digelar sebagai the worst or the biggest kleptocrat in the world history, national embarrassment, itu akhirnya dimasukkan ke penjara. Jadi bagi saya lihat macam mana di Twitter sampai ada yang bernazar nak makan toge yang selama ini tak pernah makan toge, sehingga buat live 20,000 yang tonton live-nya di Twitter, lihat dia makan toge saja kan telah bernazar untuk makan toge kalau Najib dimasukkan dalam penjara. Jadi ini merupakan satu penzahiran kesyukuran sebenarnya dari peringkat rakyat untuk melihat keadilan bukan sahaja kepada Datuk Seri Najib. Ini kita kena jelas. Bukan sahaja kepada Datuk Seri Najib, tetapi kepada seluruh mereka yang ada di Malaysia ini, bahawa sesungguhnya kalau anda lakukan satu perkara yang tidak baik, anda lakukan pengkhianatan, anda lakukan korupsi, hukuman tersebut akan dikenakan. Dan yang lebih penting ialah sistem kehakiman ini perlu
dikekalkan. Baik, kalau kita lihat apa yang berlaku pada Najib, sudah pun dimasukkan ke penjara, ini merupakan satu titik noktah untuk beliau. Tetapi masih ada dua cara untuk beliau menyelamatkan dia, maksudnya daripada ini. Satu melalui sebabkan kehakiman yang dikatakan bahawa tidak mungkin ataupun terlalu tipis untuk berlaku, 0.1% saja. Ataupun yang kedua adalah pengampunan diraja. Itu yang ingin saya tanyakan kepada saudara Umar. Bagaimana jawatan kuasa pengampunan diraja itu boleh memberikan nasihat dan sebagainya untuk kes Datuk Seri Najib ini? Baik, betul apa yang disebutkan. Ada dua cara, iaitu yang pertamanya ialah melalui semakan kehakiman ataupun review of the Federal Court Decision. Ini berdasarkan kepada Rule 137 Federal Court Rules ataupun kaedah 137 dalam kaedah-kaedah Mahkamah Persekutuan, yang mana membenarkan sekiranya ada sebarang injustice, ketidakadilan yang berlaku, maka seseorang itu boleh membuat satu semakan bagi menyemak kembali apalah sekiranya terdapat sebarang ketidakadilan yang telah berlaku di peringkat Mahkamah Persekutuan. Dan saya yakin apa yang telah dibuat oleh peguam-peguam Najib semalam, ianya ialah satu strategi leading towards this. Maknanya dia telah melihat bahawa nak minta penangguhan tak dapat, nak minta bukti baru tak dapat. Akhirnya mereka bertindak untuk tidak memberikan sebarang hujahan secara lisan. Ini mungkin menjadikan satu basis, satu alasan untuk dia untuk menyatakan bahawa atas sebab ini keadilan tidak dapat dicapai di dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Persekutuan. Itu kita tak dapat tolak lah. Sebagai seorang peguam, itu memang biasalah. Kita akan ada strategi A, B dan C. Sekiranya apa yang tidak berlaku, kita boleh ada pilihan yang lain. Keduanya ialah melalui pengampunan diraja. Ini juga telah ditetapkan di bawah Perlembagaan Persekutuan, perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, yang menyatakan bahawa mana-mana pihak yang dijatuhkan hukuman boleh untuk memohon pengampunan diraja, sama ada untuk menangguhkan hukuman, suspend, ataupun untuk mengurangkan hukuman, ataupun untuk memberi pengampunan penuh. Ini dibenarkan di bawah Perlembagaan Persekutuan, yang mana ahli keluarga accused ataupun convicted person, mereka yang dijatuhkan bersalah ataupun Datuk Seri Najib sendiri boleh buat permohonan untuk mendapatkan pengampunan, yang mana ini akan diberikan kepada lembaga pengampunan dan akhirnya akan diputuskan oleh Yang di-Pertuan Agong bersama dengan lembaga pengampunan. Tapi dalam masa yang sama, dalam isu lembaga pengampunan ini, satu recommendation ataupun advice, nasihat daripada pihak peguam negara akan diambil. Dan sekiranya kita melihat pada apa yang berlaku pada hari ini, sehingga semalam sekurang-kurangnya pihak DPP, iaitu Datuk V. Tambaran mewakili pihak Pendakwa Raya, telah dengan jelas menunjukkan bahawa Najib itu terbukti bersalah, dan hukuman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi, termasuk jumlah hukuman perlu dikekalkan. Maka sekiranya lembaga pengampunan ini hari ini difailkan permohonan tersebut, dan sekiranya pihak peguam negara, pejabat peguam negara memberikan satu advice atau nasihat bahawa Najib perlu diberikan pengampunan, ianya adalah satu perkara bagi saya ada bercanggah, kontradik dua perkara yang sedang berlaku. Jadi, tetapi apa yang saya boleh sebut, ia adalah hak Datuk Seri Najib, hak keluarga Datuk Seri Najib untuk memfailkan atau membuat permohonan pengampunan. Dan juga satu benda penting yang perlu saya sebutkan ialah Datuk Seri Najib punya kes is not a local case. Datuk Seri Najib punya kes ialah bukan kes yang hanya disebut oleh rakyat Malaysia, tetapi ia merupakan satu manifestasi ataupun satu perkara yang dilihat oleh seluruh dunia. Apa yang berlaku semalam telah diberikan liputan bukan hanya di Malaysia, tetapi di seluruh dunia. Media-media antarabangsa telah melaporkan tentang akhirnya Najib dimasukkan ke penjara, dan sekiranya Yang di-Pertuan Agong, lembaga pengampunan, mengambil keputusan untuk memberi pengampunan, saya takut ia merupakan satu petunjuk kepada negara-negara luar bahawa Malaysia mempunyai sistem yang bermasalah, dan akhirnya menyebabkan pelabur-pelabur takut untuk melabur di negara kita. Jadi bagi saya perkara ini banyak perlu dilihat oleh Yang di-Pertuan Agong. Saya percaya Yang di-Pertuan Agong mempunyai hikmahnya, kebijaksanaannya, dan saya yakin bahawa demi kepentingan keadilan itu sendiri,
Datuk Seri Najib perlu untuk dikekalkan di dalam penjara berdasarkan kepada hukuman-hukuman dan sabitan kesalahan yang telah dikekalkan oleh Mahkamah Persekutuan. Baik, terima kasih diucapkan kepada saudara Fadli Umar bersama kita dalam Berani Jawab pada episod kali ini. Terima kasih, kita jumpa lagi insya-Allah untuk episod-episod akan datang. Baik, itu saja untuk kali ini, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam.